Assalamualaikum, nama saya Nur Imla Syedna binti Muhammad Zaidi dan saya akan membentangkan pengenalan mengenai modernisme dan pasca modernisme. Zaman moden dan zaman pasca moden adalah istilah yang telah diwujudkan pada abad ke-20. Untuk pengetahuan awam, moden membawa maksud kepada zaman yang merangkumi tahun 1890-an hingga 1945. Manakala zaman pasca moden adalah zaman di mana zaman yang telah melepasi Perang Dunia Kedua. Modernisme ini muncul berpunca daripada fahaman sekularisme yang wujud di Eropah sekitar abad ke-15 hingga ke-17. Modernisme ini pada asalnya bertujuan untuk menentang fahaman tradisionalisme Bible dan ingin melakukan beberapa perubahan mengikut kesesuaian zaman. Modernisme ini adalah usaha bagi meningkatkan potensi ilmu sains ke tahap yang lebih jauh dan boleh memberi manfaat kepada dunia sekarang. Malahan, ia meliputi modernan terhadap budaya, seni, pegangan, adat resam dan sebagainya. Penyelidikan dan kajian-kajian telah dilakukan dengan sangat terperinci bagi setiap ilmu yang telah diusulkan. Mengikut kajian, modernisme semakin berkembang apabila wujudnya tamadun barat pada abad ke-18 yang berkiblatkan akal, contohnya Sigmund Freud. Bermula sejak dekad pertama abad ke-20, sejarah barat dan pandangan dunia terhadap realiti kehidupan manusia sudah berkembang dengan pesat. Modernisme ini wujud bila kecohnya kancah sosial dan politik sekitar Eropah menyebabkan landscape sistem budaya berubah dan semakin menjadi urban. Malaysia juga mengalami era peralihan iaitu di mana daripada menjadi sebuah negara yang berorientasikan pertanian telah berubah menjadi negara yang fokus kepada perindustrian seperti e-dagang, e-ekonomi demi menjamin pendapatan negara yang tinggi. Kita beralih kepada pasca modernisme pula. Ini sebuah pemikiran moden yang lahir pada abad ke-18 semasa kelahiran segelintir pemikiran kemajuan teknologi di barat. Perubahan pemikiran di era modernisme yang telah dianggap tidak berapa sesuai lagi dan digantikan dengan pemikiran baru dalam pasca modernisme. Banyak pemikiran baru muncul dalam era ini seperti feminisme, hedonisme, humanisme dan pragmatisme. Serangan pemikiran modernisme terhadap umat Islam banyak dilakukan pada era ini. Serangan ini muncul daripada 3 jenis golongan, iaitu golongan musuh Islam, golongan berfahaman sekular daripada umat Islam dan persatuan dan gerakan Islam yang telah dipengaruhi oleh modernisme. Golongan pasca modernisme ini berhasrat untuk menafikan segala kepentingan demi memperjelaskan mengenai sudut pandangan dunia terhadap dunia realiti, diri sendiri, kebenaran yang melibatkan aspek ketuhanan. Pandangan seperti ini lebih dikenali sebagai pasca modernisasi dekonstruktif. Pasca modernisme telah menolak idea bahawa tradisi Eropah yang menetapkan status standard yang bersifat universal bagi menilai kebenaran sejarah budaya maupun politik. Bahkan tidak ada tradisi yang mampu berbicara dengan autoriti dan mempunyai kepastian yang kukuh bagi semua manusia. Segelintir besar tradisi boleh dinilai melalui cara-cara tertentu demi melihat dan menghayati seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Hafizi bin Abdul Halim. Saya akan sambung pembentangan kawan saya sebentar tadi. Modernisme dan pasca modernisme tidaklah merupakan kebiasaan yang dihadapi oleh umat manusia. Maksud saya di sini adalah modernisme dan pasca modernisme ini tidak akan berlaku secara harian maupun mingguan. Ia merupakan satu proses yang terjadi secara berperingkat dan akan terus berlaku sehingga membawa perubahan yang ketara. Ia dilakukan oleh umat manusia sendiri dan kedua proses ini bakal menghasilkan satu natijah yang besar dan membawa ke arah kejayaan, kemajuan dan keperluan yang diperlukan oleh sekalian manusia untuk mengikuti peredaran zaman. Sebagai contoh, teknologi yang dahulu yang telah berjaya melalui dua proses ini akhirnya menjadi satu kemudahan kepada umat manusia.
Bahkan, majoriti daripadanya juga telah diiktiraf sebagai satu keperluan pada zaman kini. Ini tidaklah berlaku tanpa membawa bersamanya risiko dan cabaran yang besar dan menakutkan yang akan perlu dihadapi oleh penciptanya sendiri. Modernisme dan pasca-modernisme ini keduanya memiliki cabaran yang perlu kita tempuhi. Seterusnya, saya akan menerangkan dengan lebih terperinci akan isu yang dibawakan oleh kumpulan saya. Terdapat sebuah artikel daripada Syamsul Amri bertajuk Pengalaman Modernisasi dan Sekularisasi di Asia. Artikel ini telah menjelaskan perbezaan makna di antara moderniti, modernisasi dan modernisme. Menurutnya, moderniti dan modernisme merupakan dua komponen yang menjadi teras utama kepada proses modernisasi. Moderniti dirujuk sebagai asas material kepada modernisasi seperti peralatan fizikal, manakala modernisme pula merupakan satu gagasan ideologi yang untuk mengiringi fenomena modernisasi. Terima kasih. Seterusnya, fahaman ini semakin berleluasa mengakibatkan manusia menjadi rakus dan tamak yang melampau sehingga menyalahgunakan kebendaan dan kekayaan kurniaan Allah terhadap manusia. Sifat ini secara perlahan menggantikan nilai-nilai murni dan akhlak seseorang Islam yang mula melupakan nilai-nilai agama di dalam kehidupan seharian mereka. Fahaman modernisme dan pasca-modernisme menunjukkan perubahan nilai terhadap keseluruhan aspek dalam kehidupan manusia masa kini. Dengan perkembangannya pada era globalisasi, maka gerakan-gerakan bebas semakin berleluasa. Ini menjadikan manusia menyalahgunakan kebendaan dan kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala. Samping itu, golongan wanita juga tidak terlepas daripada menerima pemikiran sebegini. Kesan daripada kemunculan modernisme ini menyaksikan kemunculan gerakan hak asasi persamaan gender atau gerakan feminisme. Yang terakhir, era modernisme dan pasca-modernisme menjadi asbab institusi kekeluargaan semakin rapuh dan tidak mampu lagi membentuk masyarakat yang mempunyai nilai-nilai akhlak yang tinggi. Institusi keluarga yang kurang ajaran agamanya akan menyebabkan anak-anak terjebak dengan gejala sosial tanpa sebarang sempadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nabilah binti Abu Kasim. Saya akan terangkan tentang implikasi modernisme dan pasca-modernisme. Modernisme masyarakat. Pada era modernisme ini, kehidupan masyarakat juga sudah berubah. Masyarakat kini tidak mengambil berat dengan keadaan semasa dan masalah gejala sosial yang berlaku kerana budaya hidup yang sudah berubah menjadi masyarakat yang individualistik. Hubungan dengan jiran tidak lagi rapat kerana semuanya telah membuat hal sendiri dan tidak mengenali antara satu sama lain. Pada dahulunya, hidup berjiran amat seronok dan hubungan tersebut amat penting untuk kebaikan bersama. Namun kini, tabiat itu tidak lagi direalisasikan. Seterusnya, golongan wanita tidak terlepas daripada cara berfikir ini. Seperti yang kita telah ketemui, kesan daripada kemunculan pandangan dunia moden ini yang menyaksikan gerakan feminis atau gerakan hak kesamaan gender muncul. Wanita dari kelas menengah atas dan atasan menyokong kempen tersebut. Mereka memperjuangkan hak mereka sebagai wanita dengan melindungi wanita dari segala aspek. Mereka mengira bahawa berpadukan agama akan mengekalkan wanita dalam dunia yang lapuk. Implikasi modernisme daripada segi sosial, pendidikan, rumah dan perhubungan hanyalah sebahagian kecil daripada aspek perubahan sosial atau pemodenan yang berlaku dalam masyarakat kita. Setiap kaum di Malaysia telah dibahagikan secara sosial mengikut tempat tinggal mereka sejak zaman penjajah. Dengan kaum Melayu tinggal di kawasan pedalaman atau kampung serta pinggir bandar, kaum Cina umumnya di kawasan pusat bandar dan kaum India kebanyakannya menetap di kawasan pertanian yang mempunyai banyak sumber alam. Senario ini berterusan sehingga kini apabila kebanyakan orang Cina serta beberapa orang Melayu dan India masih tinggal di bandar-bandar utama. Majoriti orang Melayu kekal di pekan kecil dan kawasan luar bandar. Ini dapat dilihat apabila pengasingan berlaku dengan pembinaan sekolah berdasarkan kaum dan penggunaan bahasa ibunda mereka yang berbeza. Program pendidikan kebangsaan telah menghasilkan penubuhan 5 jenis sistem sekolah yang diasingkan iaitu sekolah Inggeris, Cina, India, Melayu dan agama.
Sudah tentu setiap ibu bapa menghantar anak mereka ke sekolah berdasarkan kaum mereka. Malangnya, semua buku teks dan profesor juga diimport dari negara masing-masing. Dengan kata lain, semua kurikulum sekolah adalah berdasarkan negara asal. Implikasi modernisme kepada politik. Modernisme politik mungkin terbukti dalam amalan demokrasi berparlimen, pilihan raya dan penyertaan 3 kaum utama Malaysia dalam politik. Jika dibandingkan struktur politik di negara kita dengan masa lalu, ini adalah sesuatu yang baru. Dari sudut politik, setiap bangsa di Malaysia mempunyai sistem politik sendiri sebelum merdeka. Setiap bangsa adalah berdasarkan set kepentingannya sendiri. Bagaimanapun, penubuhan Parti Perikatan telah menunjukkan bahawa 3 kaum utama di Malaysia telah menerima fahaman politik kontemporari di mana semua ketiga-tiga kaum boleh bergabung dalam satu parti. Di sebalik kestabilan, sistem demokrasi dan pilihan raya telah berjaya menyatukan semua rakyat Malaysia secara harmoni. Pada dasarnya, permodenan politik cuba menggabungkan 3 kaum utama menjadi satu parti politik. Namun, masih terdapat perpecahan akibat penubuhan parti pembangkang. Konflik antara pihak timbul akibat dasar pertempuran yang berbeza pihak. Setiap kaum termasuk Melayu, Cina dan India diwakili dalam kes ini. Ada individu yang menyebelahi kerajaan dan ada yang menolaknya. Ini telah menimbulkan ketegangan yang bukan sahaja melibatkan antara 3 kaum utama, malah dalam kaum yang sama seperti permusuhan antara orang Melayu dan orang Melayu. Implikasi pasca modernisme kepada individu. Implikasi pasca modernisme kepada individu adalah wujudnya penggunaan cyber tanpa batasan. Dalam dunia cyber ini, seseorang individu amat mudah untuk mendapatkan segala jenis maklumat sama ada dari segi positif atau negatif. Ianya bergantung kepada individu tersebut. Maklumat tersebut boleh diakses melalui internet tanpa had. Penggunaan internet dapat memudahkan pencarian maklumat sama ada maklumat tersebut dari dalam negara atau dari luar negara dengan mudah dan pantas. Dari sudut negatif, dalam penggunaan internet ialah seseorang individu mempunyai hak untuk melayari pelbagai jenis laman sesawang yang berunsurkan perkara yang negatif seperti porno. Bukan itu sahaja, penggunaan internet terhadap individu boleh mengundang kepada jenayah. Selain itu, kewujudan pasca modernisme telah mempengaruhi pemikiran seorang individu, terutamanya remaja. Remaja kini berani dalam mengkritik dan menyuarakan pendapat mereka. Mereka mudah memberontak apabila berdepan dengan situasi yang rumit dan timbul perasaan tidak puas hati dalam sesuatu perkara tersebut. Kini, budaya barat yang sering mengamalkan sifat perkauman juga telah diikuti oleh segelintir individu di Malaysia. Perkara yang dikhuatiri berlaku di negara ini akhirnya terjadi. Setengah individu menanamkan sifat perkauman di dalam diri, iaitu membenci terhadap individu lain dan mempelekehkannya. Perkara ini telah memberi impak yang negatif kepada imej seseorang itu. Kasih pasca modernisme kepada masyarakat. Idealisme pasca modernisme sama sekali menolak segala bentuk agama atau kepercayaan. Pemikir pada era ini juga telah merealisasikan sikap anti-idealistik, iaitu menolak semua jenis agama dan kepercayaan, dan sebaliknya melihat mereka sebagai sesuatu yang berubah dan tidak tetap. Pasca modernisme telah mengubah gaya hidup masyarakat. Masyarakat kini mengamalkan gaya hidup yang mewah. Mereka mengira bahawa kehidupan ini sangat baik. Namun, perkara ini telah membawa kepada ketidakpentingan kepada agama. Agama tidak lagi menjadi perkara asas, malah masyarakat kini hanya berlumba-lumba mengejar kekayaan dan kemewahan hidup. Kedua-dua aspek ini sudah menjadi tunjang hidup mereka. Seterusnya, implikasi pasca modernisme kepada negara. Pasca modernisme telah mewujudkan banyak pusat hiburan di Malaysia, terutamanya di pusat bandar. Sebagai contoh, pusat hiburan di Genting Highland yang terletak di negeri Pahang. Ia merupakan tempat kemudahan menjalankan aktiviti perjudian dan hiburan yang lain. Sebut sahaja tentang tempat hiburan itu, majoriti rakyat Malaysia sudah mengetahui aktiviti apakah yang popular dijalankan di kawasan tersebut. Bandar Genting Highland juga dikenali sebagai bandar hiburan dan perjudian. Budaya negatif yang terdapat di bandar tersebut adalah akibat daripada pengaruh budaya barat.
Seterusnya, pasca modernisme memberi impak yang negatif kepada negara apabila gejala sosial semakin meningkat. Ianya telah menjadi buah mulut rakyat Malaysia. Negara akan kehilangan kepimpinan generasi akan datang sekiranya kes gejala sosial meningkat. Apabila wujudnya sikap negatif seperti ini dalam masyarakat, kemajuan pesat negara akan terganggu dan kedudukan sosioekonomi negara menjadi semakin lemah. Akibatnya, kadar purata kes jenayah akan meningkat sekaligus dengan peningkatan gejala sosial. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan hai, nama saya Nur Ain Farhana binti Adnan. Seterusnya ialah solusi atau penyelesaian dari perspektif Islam. Modernisme dan pasca modernisme telah memberi impak yang negatif terutamanya terhadap umat Islam yang berada di Malaysia ini. Oleh demikian, kita sebagai umat Islam haruslah mengelakkan diri daripada perkara yang tidak tahu kepastiannya dan jauhkan diri daripada kesalahfahaman terutamanya dalam aspek agama Islam. Terdapat beberapa solusi atau penyelesaian untuk mengatasi cabaran modernisme dan pasca modernisme terhadap perspektif Islam. Yang pertama ialah melalui ibu bapa. Ibu bapa haruslah menjalankan tugas mereka dan mengajar anak mereka agar dapat membezakan perkara yang baik maupun buruk. Didikan awal ibu bapa kepada anak-anak mereka amatlah penting kerana ibu bapa yang telah melahirkan dan mengajar mereka dari mereka kecil hinggalah ke besar. Oleh itu, tanggungjawab ibu bapa dan perkara ini amat dititik beratkan. Dan juga ibu bapa merupakan contoh yang terbaik kepada anak-anak mereka. Selain itu, ibu bapa juga perlu meluangkan lebih masa bersama anak-anak mereka agar untuk mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara anak dan ibu bapa. Dengan hal itu, anak-anak tidak akan merasa malu untuk berkongsi masalah mereka bersama ibu bapa mereka. Yang kedua ialah melalui kerajaan. Pihak kerajaan dan juga badan bukan kerajaan boleh memainkan peranan dalam usaha mengurangkan cabaran modernisme dan pasca modernisme ini. Antaranya ialah dengan mengadakan dan menganjurkan kursus-kursus dan kempen-kempen kesedaran diri terhadap modernisme dan pasca modernisme. Dengan hal ini, ramai orang Islam akan tertarik, akan datang ke kursus dan kempen tersebut, malah mereka juga dapat mengetahui dan mempelajari mengenai modernisme dan pasca modernisme, lalu dapat berkongsi maklumat bersama rakan dan keluarga mereka. Penyelesaian yang terakhir ialah dengan menerapkan nilai-nilai murni dalam diri. Nilai murni merupakan amalan baik yang perlu ada pada setiap individu agar segala tindakan mereka terpimpin dan tidak menyeleweng dari norma-norma sosial yang dikehendaki dalam masyarakat. Pengukuhan ilmu-ilmu murni di dalam umat Islam amatlah penting. Perkara ini berlaku kerana masyarakat Islam menjalani arus globalisasi pada masa kini. Jati diri dan pegangan umat Islam terhadap syariat Islam perlulah kuat, teguh dan mantap. Hal ini perlu dilakukan semasa anak-anak masih kecil. Dengan hal demikian, anak-anak mereka dapat menyelesaikan sesuatu masalah dengan dalam keadaan yang tenang dan juga rasional dan berpandangan jauh. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Aiman Alif bin Ahmad Zubikri akan memberi kesimpulan tentang modernisme dan pasca modernisme. Simpulannya, modernisme dapat memberi manfaat kepada dunia sekarang dan meningkatkan potensi ilmu sains ke tahap yang lebih jauh. Hal ini kerana modernisme merupakan proses yang membawa perubahan politik, ekonomi dan ideologi ke arah yang lebih baik. Namun begitu, terdapat beberapa cabaran yang dihadapi umat Islam tentang fahaman modernisme dan pasca modernisme. Fahaman ini menerangkan bahawa seseorang insan itu mempunyai kebebasan diri tanpa perlu memikirkan keadaan sekeliling. Selain itu, modernisme dan pasca modernisme memberi isu kepada golongan wanita dengan kemunculannya gerakan hak asasi persamaan gender. Dengan itu, kerajaan memainkan peranan yang penting dalam memastikan cabaran modernisme dan pasca modernisme berkurang. Kerajaan perlu memperbanyakkan kempen kesedaran diri supaya masyarakat lebih cakna tentang kesan modernisme dalam masyarakat sekeliling. Selain itu, ibu bapa hendaklah memberi didikan awal kepada anak mereka supaya dapat membezakan perkara yang baik dan buruk pada usia kecil lagi.
Hal ini dapat mengelakkan mereka mengikut budaya barat yang boleh membawa mereka terpesong daripada agama. Setiap individu juga perlu menerapkan nilai murni yang baik seperti menghormati pandangan satu sama lain. Oleh sebab itu, kita mestilah mengamalkan konsep Islam agar dapat memberikan inspirasi kepada seluruh umat Islam yang lain. Hanya kepada Allah kita meminta agar diberi kekuatan istiqamah dalam mengharungi kehidupan. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.